Kemudian Nabi, waktu Nabi dah huzur, lepas hari khutbah terakhir Nabi baca, pembacaan khutbah terakhir, dikatakan 6 bulan selepas itu Nabi wafat. Ada yang kata 6 bulan ke 2 tahun antara tu. Makna Nabi mengalami proses yang sama macam kita. Iaitu kebanyakan kita ramai yang sakit tu, sakit lama meninggal. Jadi Nabi mengalami proses yang sama. Dan waktu Nabi tengah terlontang Nabi tu, dah terbaring, Nabi nampak Jibril. Wahai Jibril, ada tak apa-apa berita gembira kau boleh bagi ke aku? Kau cakap lah. Nabi dalam lemah tanya. Jibril kata, wahai Muhammad, kau jangan risau. Dah dijamin syurga dah untuk kau. Tak sah kau risau. Kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Nabi tak nak dengar pasal dia. Dia nak tahu pasal umat dia. Wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan umatmu dah masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk. Barulah Nabi senyum. Macam tu sekali lah. Kemudian satu hari datanglah malaikat maut. Fatimah kata ada seorang di luar sana, tak pernah kulihat wajahnya. Tiba-tiba datang pula dia hari ini nak bertemu denganmu ya Rasulullah. Wahai ayahandaku, kata Nabi, sesungguhnya itulah yang akan menghapuskan segala kelazatan dunia. Dia akan memisahkan kita semua. Kemudian menangislah. Itulah dia malaikat maut. Menangis Fatimah. Kau benarkanlah dia masuk. Masuk malaikat maut, Nabi pandang. Mana Jibril? Biasa dia ada. Tak nak kau Jibril tengok aku. Jibril dah lari siap-siap. Tak sanggup tengok kekasih Allah ni dicabut nyawa. Waktu nak cabut nyawa tu, ya Allah, sakitnya. Dan ayat hujung tu, macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni. Maknanya Nabi masih fikir umatnya dalam sakit. Dan kemudiannya, waktu sakit tu, Nabi minta, ya Allah, kau berikanlah kesakitan umatku semua tu bagi ke aku, supaya umatku tak sakit macam ni. Ya Allah, sayang macam tu. Dengan tahap Nabi sakit ni. Tu ada pandangan kata, dicabut nyawa ni tetap sakit, tetapi dah ada pandangan kata dah tinggal 1/3 je, sebab 2/3 lagi Nabi dah ambil untuk kita. Itu yang tak patut benar, kita tak sayang Nabi. Dan Nabi simpan, Nabi tak pernah doa terbalik kalau umat dia, tak pernah. Sayang dekat kita. Jadi kita apa benar lah nak sebut nama Nabi dan nak hidupkan sunnah Nabi. Buat tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Dan satu soalan bocor nak bagi. Waktu akhirat nanti, katalah Nabi kona kita, yang kita tadi minta tolong Nabi, Nabi kona kita. Nabi nak bawa umat dia masuk dalam syurga. Nak bawa ni tiba-tiba terdengar bunyi bingit betul. Bunyi apa ni? Rupa-rupanya bunyi ngauman api neraka. Yang mana jaraknya lebih kurang 500 tahun perjalanan. Tapi telinga dah tak tahan. Lepas itu Nabi sebut apa? Demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah kepada Allah, pergilah kau wahai api. Nabi halau. Makin okey api tu. Nabi halau, makin okey api tu. Macam mana nak buat tu? Datanglah Jibril, membawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah gelas ini, kau siramkanlah air ini kepada api tu. Gelas. Bukan beli di baldi. Bukan gayung, bukannya satu kontena, satu gelas. Nabi ambil, Nabi siram, reda api. Nabi heran. Wahai Jibril, air apa yang kau bagi kat aku ni? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Nak tunjukkan, menangislah atas dunia ni. Ya? Menangislah atas dunia ni kerana Allah. Mengenang dosa. Kan 7 golongan yang mendapat perlindungan arasy Allah, yang tak ada naungan selainnya akhirat besok apa dia? Nombor 1, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, tetapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan mana perempuan miskin dan buruk boleh. Kalau dah lawa dan kaya, dia boleh tolak. Dia kan pula buruk dan miskin. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu, merahsiakan sedekah dia. Dan yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian, basah pipi dia dengan air mata kerana mengenang dosa pada Allah. Nampak
Dia menangis. Jadi orang perempuan berhenti menangis sebab jantan. Sio. Menangis kerana Allah. Pedulilah lelaki itu dia nak buat apa. Setuju ya. Tak lepih juga. Saya cakap macam mana pun. Ni cerita dengan aku ni tak lepih kan. Tak apalah tak saja. Tapi memang betul. Menangis kerana Allah. Sebab dalam, kalau buka kitab Mukasyafatul Qulub pada Imam Al-Ghazali, tengok tajuk menangis kerana Allah. Ada satu tu Allah Ta'ala dah perintah, masuklah kau ke dalam neraka. Allah Ta'ala perintahkan. Tiba-tiba terdengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka, ya Allah, kerana sesungguhnya dia pernah menangis kerana-Mu, ya Allah. Terdengar, tengok siapa yang cakap tu? Rupanya berkat sehelai rambut. Rambut dia jadi saksi yang dia menangis atas dunia ni. Sebab Saidina Abu Bakar kata, akhirat besok sama ramai orang menangis sampai keluar air mata darah, punya banyak air mata dia, sampai letak perahu belayar. Buat apa akhirat esok pun nak nangis? Buat apa? Atas dunia ni paksakan diri menangis. Itu insurans dia. Soalan baca ni. Tapi menangis yang tak payahlah dia tadah rambut tu, tak payah, nangis je. Kan tak ada saksi pula Ustaz. Tak ada. Tu maksud nak bagi gambaran. Seorang ulama besar Syekh Jalaluddin Ar-Rumi menangis sampai nak buta mata. Tabib tu kata, doktor tu kata, kau berhentilah menangis, kau sikit lagi menangis kau buta ni. Dia kata apa? Apalah gunanya nikmat mata Allah bagi kepada aku kalau aku tak gunakannya untuk menangis kerana Allah. Itu sebab kita digalakkan bangun malam macam Nabi. Qiyamul Lail, bangun malam. Sebab insya-Allah kita mudah menangis waktu galak-galak tu, mengenang, ya Allah banyak dosa aku, ya Allah, menangis. Tak boleh sehari sekali buatlah, seminggu sekali. Tak payah seminggu sekali, sebulan sekali buat. Setahun sekali. Tak payah setahun sekali, 10 tahun sekali. Tak ya boleh. Seumur hidup sekali. Itu pun tak dapat Ustaz. Berhentilah jadi orang. Ambil tali, gantung diri. Payah mana lah. Kan? Bukan payah pula bangun malam. Tapi bangun malam, koncing, tidur balik, tak kira. Dia bangun, kita semayang. Kan? Semayang sunat. Lepas tu doa. Ya Allah minta. Menangis. Biar mengalir air mata. Lazim dengan mata kita ni menangis kerana Allah. Itu dia. Betul kalau kita orang dosa memang nangis punya. Aduh, apa banyak dosa dan ya Allah, banyak. Aku melawan suami aku, yang suami pula, ya Allah, aku tak boleh jaga suami isteri aku, anak aku dengan baik, ya Allah, kau bagilah aku kekuatan. Doa. Anak aku, ya Allah, aku dah lah aku sampai aku terlupa dan nama dia orang aku terlupa. Anak ramai. 5 boleh anak ni. Contohlah ni doa, minta banyak. Betul. Tolak dah. Dunia-dunia ni biasa. Dunia ni ambil sekadaran untuk akhirat. Boleh kereta, boleh lah. Tapi kereta tu jangan lupa bawa pergi masjid. Buat pergi tempat-tempat yang baik. Macam tu ha. Boleh motor basah, boleh. Dia boleh motor basah apa? Nak join group rider ni, nak pergi hantar bantuan-bantuan, pergi satu Malaysia ni, pergi. Boleh. Masalah. Bukannya sebab nak belagak, buat dosa, ya, buat apa? Betul tak? Dunia semua tu tolak tepi. Kan? Beli kereta baru tu sebab saya kata awal-awal tadi pasal nak semulakan dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Jawatan sampai masuk pencen. Nampak tak? Kereta baru. Berapa lama rasa baru? Sebulan dah rasa lama dah. Tang bayar dah mula boring dah. Tang hidup rotek lagi boring. Kenapa bandar rasa seronok? Tak ada. Sementara sifatnya. Bini, kahwin. Kan? Berapa lama lawa? Kalau orang tu betul-betul pandang pada hati dia kerana tu, bini yang tu yang terbaik, lawa lah. Ya, lawa walaupun suami tak macam Aaron Aziz, suami tak macam Fatah Amin, walaupun bini tak macam Maya Karin, tak macam Nilofa, syukur sebab tutup lampu sama. Apa ni pening kepala? Ni nak cik menentu yang sensor, yang lawa. Tengok akhlak dia. Tu penting. Ini bakal menantu datang. Ni nak tanya sikit. Kau kerja mana? Tetap kontrak. Gaji berapa? Gaji bos saya tak tolak semua. Berapa tinggal? Kita ke bawah ni pinjam kau abah kau punya. Rumah soalan. Duit dalam bank berapa ke tinggal? La ilaha illallah. Cuba tanya. Ni pakcik nak tanya sikit. Kau belajar agama tak? InsyaAllah pakcik setiap tahun belajar. Wih, lain macam jawapan ni. Setiap tahun belajar macam mana tu? Masa dah belajar 1 ada 1 subjek. Jah 2 ada 1 subjek. Budak ni bangang, kau tak faham kan? Yang kedua, pakcik tanya, kau jago semayang tak? Kadang jago, kadang tak. Macam mana pula? Time jago semayang, time tidur tak? Aku pijak pula budak ni kadang. Lain macam jawapan. Nah, dua tu lagi pula. Tiga lelaki datang rumah, semua nak ke anak perempuan. Sekarang pakcik nak tanya, nama kau siapa? Nama saya Mat Duha, pakcik. Datang idea.
Kau baca surah Duha. Pakcik nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Okey, bagus. Bagus. Kamu siapa nama? Pakcik, nama saya Anas. Kau baca surah An-Nas. Lagi senyum budak tu. Pendek je. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Yang ketiga tu dah berapa puluh tu nama Yasin. Wah, parah ni, kenapa lah Abah dan bagi dia nama macam ni? Ya Allah, parah. Panjanglah pula. Patut bagilah nama pendek. Nama kafirun pun tak apa tu. La ilaha illallah kafirun tu. Kan gila betul kan. Sudah ada habis yang kedua tu. Kau nama siapa? Pakcik. Tu orang cakap. Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Allah Wahad. Nampak bona mengak kan? Agak-agak lah. Lagi panjang lah nama gelaran, mana nama betul. Menipu betul kau ni. Kau jangan risau lah. Cik tak ada tanya kau soalan macam tu dah. Kan? Kau baca surah ayat lazim yang kau tahu. Yang pendek betul. Pakcik nak dengar bacaan mana? Comel kawan. Nama Yasin, tapi mak ayah panggil ku Allah Wahad. Gila kan. Aduh, iyo, betul kita ni cari yang baik-baik.